Dalam sejarah negeri Perak, Darul Rizwan memang tersohor dengan perlombongan biji timah terbesar yang terletak di Larut Perak menggunakan kapal korek sebagai suatu alat untuk menggali khazanah berharga dari perut bumi di tempat terbabit. Tetapi tahukah anda bahawa penggunaan kapal korek untuk melombong biji timah bukan sahaja terdapat di Larut, tetapi turut digunakan di beberapa kawasan lain seperti di Sungai Galah, di mana terdapat kira-kira 22 buah kapal korek asli digunakan di kawasan lombong berkenaan selain di Lenggung Setiawan dan Malim Nawar. Bagaimanapun, kapal korek di Malim Nawar digunakan secara tembak. Namun, setakat ini hanya kapal korek di Batu Enam Tanjung Tualang sahaja yang masih wujud dan kekal sebagai bahan tinggalan sejarah kepada generasi hari ini tentang bagaimana biji timah dilombong dan apakah kegunaan biji berkenaan kepada manusia. Ketika ditemui wartawan CRTV, Isahanur Zaman Jaimit dari kampung Tususun, Tanjung Tualang Ipuh, Perak menyatakan biji timah ditemui di Tanjung Tualang pada tahun 1960 ketika zaman British, manakala kapal korek asal yang terdapat di Tanjung Tualang pada asalnya berjumlah 40 buah, di mana selebihnya telah dijual. Tetapi yang kekal sehingga sekarang hanya tinggal sebuah sahaja sejak tahun 1938 sebagai bukti tinggalan sejarah. Menurutnya, timba yang digunakan untuk mengorek biji berdasarkan kepada keadaan kapal itu. Jika kapal korek itu besar, maka jumlah timbanya agak banyak, di antara 40 hingga 60 buah. Kapal ini bergerak menurut timba yang digunakan untuk mengorek. Manakala timba ini pula dipasang di sebelah kiri dan kanan, sementara pemandu kapal ini pula tinggal di sebelah atas kapal korek itu. Katanya, apabila timba berkenaan telah mengorek sedalam 100 meter ke kanan dan 100 meter ke kiri, barulah kapal korek ini dapat bergerak ke depan kerana adanya ruang tanah berkenaan. Kapal korek ini tidak akan dapat bergerak ke depan disebabkan tersandung tanah tersebut. Apabila timba kapal ini dapat mengorek tanah itu, barulah kapal berkenaan dapat bergerak perlahan-lahan. Tambahnya, kebanyakan kapal korek dapat mengorek sampai ke dalaman 45 kaki hingga 60 kaki berdasarkan keadaan tanah itu. Namun, jika timba berkenaan dapat mengorek biji semakin banyak di sesuatu kawasan itu, kapal berkenaan tidak akan bergerak dari kawasan itu sehingga di kawasan yang dikorek tidak lagi mengandungi biji yang dimasukkan. Pekerja dalam kapal korek ini meliputi 3 shift, di mana satu shift itu pekerjanya lebih kurang 40 hingga 50 orang, termasuk pekerja bahagian luar. Tugas pekerja ini adalah untuk menjaga bahagian talinya, terutamanya untuk mengelakkan tali kabel putus adalah tugas mereka. Kapal korek buatan British ini juga menggunakan kuasa elektrik. Manakala kapal korek ini berjalan menggunakan tali itu tadi, dan inilah peranan yang dimainkan oleh pekerja-pekerja di bahagian ini. Sambung Isahanur Zaman lagi, 1 tong biji dapat dikorek kira-kira 2 tan. Jadi kalau biji itu keluar dalam 10 tong, iaitu 1 shift, sekurang-kurangnya memperolehi 15 tan biji. Dalam hubungan ini, menurutnya, cara pekerja di sini tidak dapat berehat. Bahkan jika sebuah kapal korek dapat mengorek biji di sesuatu tempat itu agak banyak, maka akan lamalah kapal korek akan berada di tempat terbabit. Tetapi, jika di tempat berkenaan didapati bijinya agak berkurangan, kapal korek akan mengoreknya agak laju. Apabila ditanya bagaimana pihak British dapat mengesan tentang kewujudan biji di sesuatu kawasan, contohnya sebagaimana di Tanjung Tualang ini, beliau menjelaskan pada mulanya dengan cara boring dari satu tempat ke satu tempat dengan cara mengorek di kedalaman antara 30 hingga 40 kaki. Boring itu macam skru juga, tapi perlu dipusing dengan tangan bersambung dengan wire pipe. Apabila agak 10 hingga 15 kaki wire pipe itu dicabut dan mereka akan memeriksa jenis dan bentuk tanah sama ada atau tidak biji yang dimasukkan. Sementara sebelum ditemui biji timah, paling awal batu amang, iaitu batu granda, akan ditemui dahulu. Katanya, dari segi bentuk biji, kalau biji lombong ia tidak berketul, tetapi dalam bentuk pasir yang tidak melekat.
Berbeza pula dengan biji gunung yang berketul-ketul. Seperti biji di Teluk Intan, pengkalan hulu biji timah itu adalah biji gunung atau biji bukit di mana biji timah ini berketul-ketul. Manakala biji lombong itu pula seperti pasir dan kalau keluar akan berselerakkan. Menurutnya lagi, perbezaan dapat dikenal pasti di antara pasir yang berwarna putih dengan biji timah dari segi beratnya dan warnanya pula hitam. Apabila dikorek, kapal berkenaan akan terus mengasing-asingkan di antara pasir dan biji. Macam penggunaan ayak secara tradisional. Apabila ada ayak, pasir akan keluar dulu, tetapi biji akan tinggal di dalam ayak tersebut. Bermakna biji itu lebih berat dari pasir itu. Sambung Isah Nur Zaman lagi, kaedah mendulang biji adalah cara tradisional, tetapi cara tembak juga dianggap tradisional, namun menggunakan mesin yang menyebabkannya menggegar untuk memisahkan tanah, batu serta pasir. Apabila tanah, batu dan pasir sudah dipisahkan, apabila peralatan berkenaan digoncang, akan menyebabkan biji tersebut akan jatuh ke bawah kerana sifat biji lebih berat daripada pasir tersebut. Jadi bermakna, walaupun mesin tembak dianggap tradisional juga berhasil untuk mengasingkan batu, pasir, biji timah dan amang. Galian amang dan biji timah ini seperti kawan juga. Bermakna jika di sesuatu tempat itu ada amang, secara jelasnya akan wujud biji timah di situ. Beliau menambah, walaupun kapal korek dapat mengorek biji di kedalaman yang maksimum, kapal korek tidak akan condong atau terbalik kerana satu alat seperti pelampung angin sedalam 10 hingga 12 kaki untuk menahan daya kapal. Selain itu, kapal korek juga mempunyai pam air yang digunakan untuk mengasingkan biji yang telah dikaut oleh timba itu. Setelah diasingkan di antara batu, pasir, amang dan biji timah tersebut akan dibawa keluar dan akan ditapis lagi, barulah biji sebenar diambil. Menurutnya lagi, setelah biji berkenaan ditapis bersih dan memperolehi hasilnya, biji berkenaan kemudiannya dibawa keluar untuk dileburkan. Katanya, kalau di zaman dulu setahunya biji-biji berkenaan dibawa ke British sebab semua teknologi berasal dari negara berkenaan. Apabila ditanya kenapa pihak Inggeris khususnya British mengenal pasti Melaya pada masa itu mempunyai khazanah bumi berharga seperti biji timah, beliau menjelaskan beliau percaya penemuan biji timah di Melaya seperti juga kesesuaian tanah di negara ini untuk penanaman getah. Mungkin dari situ pihak British membuat risikan dan kajian dan secara langsung atau tidak akan memperolehi maklumat tentang Melaya kaya dengan biji timah yang diperlukan untuk industri. Apatah lagi ketika penjajahan British ke atas tanah Melayu memberi peluang kepada pihak Inggeris untuk mencari sumber bumi yang diperlukan. Keadaan ini dengan jelas pihak Inggeris mempunyai sebab menjajah tanah Melayu iaitu untuk mendapatkan sumber dan khazanah yang berharga dari bumi Melaya ketika itu. Katanya, salah satu kegunaan biji timah ialah untuk membuat peluru seperti peluru pistol, senapang dan meriam. Sebab itulah harga biji pada hari ini melambung tinggi berikutan sumber berkenaan didapati habis. Katanya lagi, sewaktu ketika dulu, pihak British memainkan peranan mendapatkan biji untuk kegunaan pihak mereka. Tetapi sejak itu China pula mengambil alih. Keperluan negara-negara luar terhadap biji adalah untuk menghasilkan senjata. Namun, oleh kerana biji timah berlambak kadang-kadang ia tidak diperlukan. Bermula saat itu, kapal korek tidak lagi diperlukan, akhirnya tersadai di mamah usia. Tetapi menurutnya, sekarang ini lombong di Kampar Perak dibuka semula yang memungkinkan biji timah masih diperlukan untuk kegunaan dan keperluan mendesak sebagaimana yang dimaksudkan kerana mungkin simpanan bahan galian berkenaan telah semakin berkurangan.